Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Habibah binti Yaakob, pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak di Cawangan OUM Kota Kinabalu, HDEF 4703, praktikum kedua Tabika. Okey, untuk video kali ini saya akan mengambil tema alam bahan, iaitu tunjang utamanya tunjang komunikasi bahasa Melayu. Okey, melalui tunjang komunikasi bahasa Melayu ini saya ambil 2.0 kemahiran membaca. BM 2.3 membina dan membaca suku kata dan perkataan. Okey. Untuk membaca dan untuk kemahiran membaca ini, peralatan ataupun alat bantu yang boleh kita gunakan, boleh kita dapati ataupun boleh kita reka cipta sendiri. Contohnya perkataan macam ni ya. Kita boleh buat alat-alat bantu suku kata seperti ini. Contohnya lompat. Kita bezakan perkataan lom dengan pat, jadikannya dua suku kata ataupun dua sebutan, dan kita boleh menggunakan dua warna, iaitu LOM menggunakan warna pen merah, PAT menggunakan warna pen merah, LOM menggunakan warna pen hitam, PAT pula menggunakan pen merah. Jadi bila kita bezakan mengikut suku kata seperti ini, kanak-kanak mudah memahami dan senang belajar dan senang menyebut. Bila kita buat macam ni, secara automatik mereka akan senang mengingatinya. Sebelum mereka membaca sebelumnya, mereka boleh menyebut dengan suku kata yang pendek saja. Contohnya ma, ma, sak, sak, masak. So bila kita buat perkataan macam ni, masak, so kanak-kanak mudah untuk memahami dan mudah untuk menangkap apa yang kita sebut. Di samping mereka lebih cepat untuk belajar menggunakan kaedah-kaedah seperti ini. Kita boleh menggunakan ya, bukan saja masak, lompat, nanas, gambar, dan bolehlah kita perbagaikan lagi dengan bermacam-macam suku kata. Kita boleh juga membantu mereka menggunakan alat-alat seperti ini. Untuk mengenalkan abjad, kita boleh buat huruf besar, huruf F seperti ini, huruf Y seperti ini, dan sebagainya lagi lah. Banyak yang kita boleh lakukan untuk mereka kenal huruf vokal dan huruf konsonant. Bila kita sudah buat alat bantu seperti ini, kita boleh juga masukkan gambarnya sekali ya. Gambar contohnya masak, tadi kita sertakan gambar emak memasak. Contohnya perkataan pensel macam ni, kita boleh tunjukkan pensel dengan kanak-kanak. Bila kita sebut kata rumah, kita boleh tunjukkan juga gambar rumah. So banyak bahan yang boleh kita gunakan untuk membantu merangsang minda kanak-kanak untuk lebih cepat memahami sesuatu perkara yang mereka pelajari. Di samping itu, bila kita buat pengulangan seperti ini, kita boleh buat semula. Maksudnya pengulangan sebelum balik daripada kelas, kita ulang semula apa yang kita ajar pada pagi tadi. Contohnya kita mengajar tadi perkataan tadi pagi pensel. So bila sebelum pulang, kita buat pengukuhan dengan membuat lagi, tunjukkan lagi semua kata-kata yang kita ajar yang di awal pagi tadi. Jadi dengan itu budak kanak-kanak lebih cepat memahami dan lebih cepat menangkap apa yang kita ajar. Untuk mengukuhkan lagi apa yang mereka pelajari pada hari itu, kita berikan mereka lambaran kerja. Lambaran kerja apa yang kita sebut itu, kita buatkan lagi di helaian kertas macam ni. Macam ni saya buat dalam bahasa Inggeris pula. Tapi maksud saya adalah kesinambungan bagi kita mengukuhkan apa yang kita ajar anak-anak murid-murid kita pada pagi tersebut. Di samping kita menyuruh mereka membaca, kita perkukuhkan dengan lembaran kerja. Bila mereka pulang nanti sebelum 10 minit penghabisan pembelajaran, sesi pembelajaran pagi itu, kita ulang lagi semula, baca lagi semula. Biarkan mereka membaca apa pengulangan itu berkali-kali bagi memudahkan mereka memahami dan mereka mengingati suku-suku kata yang mereka pelajari pada hari tersebut. So banyak lagi yang kita boleh olah selain daripada apa yang saya tunjukkan ni, berbagai lagi kaedah yang boleh kita aplikasikan untuk mendisiplinkan kanak-kanak kita semasa mereka belajar. Di samping itu kita boleh juga buat soal jawab. Di samping itu kita juga boleh buat lakonan, minta mereka pula menggayakan jadi guru.
mengajar rakan-rakan sebaya. So, banyak kaedah yang kita boleh buat untuk kemahiran membaca ni. Di mana di samping kita mengajar mereka tentang suku-suku kata, kita juga dapat mendisiplinkan mereka bekerjasama dan mendengar arahan. Di samping kita dapat menilaikan nilai-nilai murni di mana mereka boleh bercakap, diberi peluang untuk bercakap seorang-seorang dengan mengangkat tangan. Okey, siapa yang nak bercakap atau menjawab, sila angkat tangan. So, banyak benda yang kita boleh ajar kepada kanak-kanak melalui kemahiran membaca. Di samping itu, kita boleh silatkan juga seperti yang saya kata tadi, kemahiran menulis dengan membuat pengukuhan melalui lembaran-lembaran kerja yang kita berikan kepada mereka selain daripada buku latihan dan buku teks. So, hanya itu penerangan saya untuk kemahiran membaca. Sekian dan terima kasih.